Hai abang semua, selamat jumpa lagi bersama saya. Okey, pada hari ni saya nak sharing tentang bersama kereta kancil ni. Biasalah kereta ni pun dah lebih 15 tahun. Jadi itulah kan, bagaimana kita tahu biasanya kereta-kereta ni dia ada tempoh expired dia. Kalau designer ni bukan dia orang tak nak buat kereta tu sampai bertahun-tahun, tapi disebabkan faktor-faktor tertentu kan, jadi mereka akan mengurangkan jangka hayat kereta tu. Tapi bagaimanapun itu dari segi spekulasi lah. Tapi jadi kereta saya ni baru-baru ni dia keluarkan bunyi yang kuat lah, kongkrang pada bahagian tepi tu. Kereta kita ni dia tak mampu nak bercakap apa masalah dia pada kita. Bila awak gunakan kereta-kereta yang moden lah, dia mana kita akan scan ECU dia tu, jadi ada lah dia punya information dia, apa masalah dia. Tapi kalau kereta-kereta yang macam ni yang seadanya ni, jadi tanda-tanda yang kita boleh kesan lah, maklumat-maklumat yang akan disampaikan oleh kenderaan kita kalau dia dah nak rosak tu. Contohnya dia akan keluarkan isyarat dalam bentuk bunyi, isyarat dalam bentuk bau hangit, bau yang tak menyenangkan, timing enjin yang tak betul, gegaran, enjin susah nak hidupkan. Jadi peranan kita sebagai seorang driver, jangan hanya pandai pegang steering je. Sepatutnya kita perlu action, ambil maklum tentang perkara-perkara tu. Jadi kalau kita biarkan, lambat laun dia akan menyebabkan jangkitan tu akan semakin bertambah kepada bahagian-bahagian lain. Okay, jadi di sini saya nak kongsi pada anda tentang apakah masalah yang disebabkan oleh bunyi yang tak bagus tu berlaku. Dan inilah jawapannya. Gearbox mounting nama dia. Patutlah jaga koyak sikit. Dia grease dia keluar. Okey, ini dia bahagian yang dinamakan gearbox mounting. Mounting ni dia dipasang pada bahagian bawah. Kalau kita tengok daripada atas memang tak nampak, dan dia sangat tersorok lah. Jadi saya bernasib baik kerana dapat jack kereta ni, dan lihat sendiri bagaimanakah keadaan mounting ni rosak. Okey, inilah dia antara part yang perlu ditukar pada kereta kancil ni setelah pemeriksaan dibuat terhadapnya. Sebenarnya kalau nak ikutkan, terlalu banyak part yang perlu ditukar untuk memastikan bunyi gegaran, bunyi ketukan dan sebagainya itu dapat diatasi. Tetapi saya mengambil keputusan hanya menukar part yang betul-betul rosak sahaja, dan tidak menukar semua bahagian-bahagian tersebut, sebab kereta kancil saya ni adalah kereta lama, dan inilah kereta runner saja. Dan sebab selagi mana dia boleh pakai, dan pada saya apabila kenderaan tersebut telah pun berusia, tidak perlu kita nak terlalu perfect, tetapi memadai jika kita boleh maintain kerosakan tersebut. Jangan terus bertambah teruk. Mana-mana part yang masih lagi boleh digunakan dan mungkin ambil masa lagi untuk rosak, kita boleh kekalkan part tersebut, dan selagi mana kita boleh repair, kita repair. Lagipun kereta kancil ni saya tidak gunakan ia untuk perjalanan yang agak jauh. Saya menukar part-part yang betul-betul rosak sahaja. Sebenarnya untuk membuat keputusan sama ada nak menukar ataupun nak mengekalkan part yang ada, di sini anda perlulah ada sedikit pengetahuan dan pengalaman-pengalaman lah yang boleh membantu anda untuk membuat keputusan tersebut. Kerana kalau kita bertanya pada mekanik kan, jawapannya adalah tukar baru. Dan mereka pun memang sukalah kalau kita tukar baru, sebab setiap part yang ditukar tersebut boleh mendatangkan keuntungan jugalah pada bengkel-bengkel tu. Tapi dalam masa yang sama, kita juga perlu memikirkan tentang ekonomi, tentang kewajaran kita nak menukar sedangkan ada part tersebut boleh dikekalkan. Jadi untuk membolehkan kita membuat keputusan sedemikian, saya fikir adalah lebih baik jika anda ada sedikit pengetahuan melakukan kerja baik pulih pada kenderaan, kerana untuk membuat confirmation sama ada perlu ditukar baru ataupun tidak, dan melihat pada ekonomi, pertimbangan sebegini menyebabkan anda jadi agak goyah, kerana kalau anda tak tukar, awak bimbang yang kenderaan ni akan rosak di tengah jalan nanti, dan dia akan menyebabkan masalah besar pada diri awak. Tetapi kalau nak ditukar, maybe awak ada nak gunakan duit tersebut untuk tujuan-tujuan lain kan. Jadi kedua-duanya kita nak jaga ekonomi dengan kepentingan untuk terus repair. Kalau ikutkan tukar semua, yes betul, tapi kalau tukar semua rugilah kan, kita rugi sebab
terlalu banyak sangat duit dilaburkan pada kereta yang dah umur 15 tahun seperti ini, nak perfect. Jadi tak ada makna juga. Sedangkan kita pun ada kereta lain yang perlu diuruskan. Jadi pertimbangan-pertimbangan macam inilah yang menyebabkan anda perlu ada pengetahuan untuk membuat pertimbangan. Sebab tu kalau kita lihat kan di luar sana kan, ada orang yang selalu mengeluh apabila gunakan kereta second hand. Mereka akan kata kereta second hand ni banyak menggunakan duit, banyak merugikan, kos tinggi. Tetapi apa yang saya lihat di sini ialah jika awak tak cuba untuk menguasai ilmu bagaimana nak menguruskan kenderaan, bagaimana untuk nak buat pertimbangan untuk mengeluarkan modal membaik pulih, ataupun awak sendiri boleh melakukan sebersikit lah kerja kan. Jadi memang awak takkan dapat membuat pertimbangan yang betul bagaimana nak menguruskan kereta yang dah umur 15 tahun ke atas. Kerana memang realitinya apabila kenderaan telah berusia 15 tahun ke atas, 1001 macam part-part pada kereta tersebut telah mulai rosak. Akan banyak part yang akan ada kehausan, rosak itu, rosak ini. Tapi jika kita pandai untuk membuat keputusan sama ada mana yang perlu didahulukan, mana yang perlu dikemudiankan, mana yang dianggap serius atau tidak. Contohnya ada part-part yang dianggap serius perlu tukar serta-merta. Ada part tersebut yang tak perlu kita tukar serta-merta. Dia ada tempoh untuk dia akan rosak lagi. Ada tanda-tanda last apa yang dia katakan part tersebut perlu ditukar. Ada part tu kalau dia rosak pun memang betul dia rosak, tapi dia boleh pakai lagi. Boleh pakai lagi. Jadi saya nak terangkan pasal perkara ni memang satu benda yang sukar lah. Dan kalau kita pergi ke bengkel yang mana saya ceritakan tadi, jawapannya tukar. Itu yang kadang-kadang ada antara kita mengatakan kereta second hand banyak pakai duit, kereta dah lama banyak pakai duit. Ini contoh-contoh pertimbangan yang perlu anda kuasai, dan saya tak boleh nak terangkan bagaimana caranya kecuali anda perlu mengalami dan melakukan kerja dan membuat kajian dan boleh menilai sama ada part tersebut perlu ditukar. Satu, tukar semua, tukar second hand je, tukar half cut ke, tukar sebagainya lah. Jadi bukan semudah tu untuk saya nak terangkan kepada anda, tapi itulah dia formula bagaimana kita nak gunakan kereta-kereta yang dah lama ataupun kereta second hand ni. Ada formula dia, dan kalau anda tukar semua, nanti awak rugi jugalah. Value kereta tak banyak mana dah. Dia tetap banyak tu value dia kan. Jadi anda juga yang akan rugi. Jadi cubalah anda fikir-fikirkan, dan saya hanya boleh terangkan setakat ni saja. Okey, ni adalah salah satu contoh penyematan yang jadi kalau kita menggunakan kenderaan dah lama ataupun second hand ni kan, tak perlu kita nak fikir susah sebenarnya. Contohlah ni head ni pada bahagian sini dah bocor. Bocor. Jadi kalau nak tukar baru, ya betul boleh nak tukar satu set kan. Jadi kos dia tinggi. Jadi ambil satu gasket, potong, letak macam ni sampai sekarang elok. Saya dah pakai ni dah masuk 2 tahun dah. Macam ni yang saya buat. Dia bocor sini, letak macam ni. Dah okey dah. Hanya pasang satu gasket macam ni saja. Jadi itu yang saya kata tu, kalau awak nak pakai kereta terpakai ni ataupun kereta dah lama ni kan, kalau awak boleh fikirkan yang terbaik, jadi benda tu semudah je. Okey, kini masalah tersebut telah pun dibaiki. Begitulah seadanya. Okey, jadi apa yang saya nak sampaikan di sini adalah sebagai seorang pemilik kenderaan yang telah berusia seperti ini, anda perlulah terhadap apakah bunyi-bunyi yang berlaku pada kereta anda. Sebenarnya perkara tersebut anda memang boleh tahu kerana anda telah lama kan menggunakan kenderaan ni. Takkanlah anda tak boleh bezakan bunyi biasa dengan bunyi luar biasa, prestasi biasa dengan prestasi yang agak menurun daripada biasa. Okey, rasanya setakat sini dulu apa kongsian saya pada kali ini tentang kancil yang dah lama ni. Apa nak buat kalau dia ada masalah. Kerosakan pada kereta adalah satu yang tak dapat dielakkan sebab dia dah lama berkhidmat. Tapi dalam tempoh tertentu, cuma anda perlu siap sedia saja. Siap sedia, kalau ada masalah cepat-cepat selesaikan supaya masalah tersebut dapat diatasi, dan bersedialah untuk menghadapi masalah baru. Tapi bilakah masalah tersebut akan berlaku, cepat, lambat dan sebagainya, itu jangan dipersoalkan. Okey, rasanya setakat sini dahulu. Jumpa lagi.